yang berusaha Encik Muhammad Firdaus bin Aris, penolong pengarah unit sekolah jenis khas, Sektor Pengurusan Sekolah JPNJ, Dr. Siti Saleha binti Samsuri dari IPG Tun Hussein On, Cik Noziha binti Ahmad dari PPD Pontian, rakan-rakan SISC, rakan-rakan RE dari IPG, rakan-rakan SIP Partners. Syukur Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat menjalankan satu lagi bengkel ataupun taklimat berkaitan dengan KMR. Okay. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih bagaimana kita berfungsi atau berperanan sebagai RE untuk membimbing sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya persilakan Dr. Siti Saleha binti Samsuri dari IPG Tun Hussein On untuk menyampaikan taklimat beliau. Dipersilakan Doktor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Puan Razia, yang berusaha Puan Razia. Yang saya hormati Cik Firdaus, penyelaras program TS25 Johor, rakan master trainer saya, Cik Love ada bersama hari ini. Kemudian Tuan Haji Ramli, masih lagi ketua SIC Johor, Cik Noziha Ahmad yang akan bersamalah dengan saya untuk memberi taklimat pada pagi ini. Jadi untuk bengkel kita pagi ini, saya hanya akan memberi taklimatlah berkaitan dengan pelaksanaan tugasan sahaja, di mana kita ada perubahan di segi timeline penghantaran tarikh tugasan kerana ada kaitan ataupun connecting dengan modul 7 dengan 8 di segi garis masa tu kita ada perubahan sebenarnya ada 2 kali perubahan lah bila dibincangkan balik, semak balik. Kemudian kita untuk modul 6, 7, 8 memang fokus kita kepada kemenjadian murid. Jadi untuk modul 6 ni kita tak dapat hantar ke semua tugasan tu sehingga 1 hingga 6 disebabkan oleh masalah-masalah lah di segi PDPR cuti, kemudian ada hari raya. Jadi bila semak balik kita rasakan perlu ada perubahan dari segi penghantaran tugasan tersebut. Jadi untuk pagi ni saya akan memberi berkongsilah berkaitan dengan timeline tersebut. Seterusnya Cik Noziha akan bantu untuk memberi bimbingan lah bagaimana pelaksanaan tugasan KMR PBL ni kita akan dapat laksanakan. Dan bersama juga dengan saya ialah Cik Brina, kita tahu dia yang membina modul dan yang telah pun memberi rakaman video untuk latihan modul 6. Jadi apa-apa persoalan boleh ditanyakanlah. Mungkin kami bertiga akan boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk bagaimana membuat bimbingan untuk KMR PBL ini. Okey. Jadi perubahan ialah berkaitan dengan, kalau kita faham saya terus direct lah kepada tugasan kita. Sepatutnya inilah tugasan dalam modul 6 yang perlu kita hantar daripada senarai 1 hingga 6, template PDP KMR, template PDP PBL, instrumen pentaksiran, rubrik penilaian, jadual garis masa pelaksanaan KMR PBL dan dokumentasi bergambar atau video rakaman. Bila kita amatilah sebenarnya kalau berdasarkan macam latihan modul 6, 7, 8 pada tahun lepas, iaitu pada untuk kohort 4 jadi kita teragak masing-masing terpisah-pisah lah di punya tugasan. Tetapi bila kita sampai kepada modul 7 dengan modul 8, soalan tu memang berkait dengan modul 6 apa yang kita buat dalam KMR PBL ni lah. Jadi untuk hari tu kita dah pun sekolah telah pun melalui latihan 2 minggu bermula daripada 19 April
Dan sepatutnya mereka akan hantarlah tugasan ni pada 13 hari bulan Jun setelah kita membuat satu perubahan tarikh iaitu daripada 23 Mei kepada 13 Jun. Di sini kita perlu bimbing sekolah bagaimana mereka merancang KMR, bagaimana merungkai dan merangkai, kemudian bagaimana mereka memindahkan kepada perancangan PDP PBL tersebut. Dan satunya nombor 4 ialah berkaitan dengan rubrik berkaitan dengan rubrik untuk proses dan juga end product lah, hasil proses dan end product. Jadi di sini kalau kita lihat tugasan 4 itu berkaitan berrubrik, dia ada kaitan dengan rubrik untuk melihat dari segi pembelajaran bermakna dalam proses KMR itu sendiri, PBL itu sendiri, dan juga berkait dengan end product dan berkaitan juga dengan kompetensi pembelajaran 6C yang ada rubriknya pada modul 7. Jadi di sini kita akan hantar untuk tugasan 4, dia 2-in-1 lah kiranya, 2-in-1 dengan modul 7. Jadi akan hantar pada akhir penghantaran modul 7 pada 11 Julai 11 Julai. Dan seterusnya, jadi di sini kepentingan kita pada yang kita nak hantar pada 13 Jun ini ialah kemahiran guru yang kita lihat dalam mereka merancang KMR PBL itu sendiri. Tapi proses pelaksanaan dengan murid-murid belum berlaku lagi sebab pada minggu ini mereka bercuti. Jadi sepatutnya dalam 2 minggu, minggu lepas dengan minggu ni kita pun telah menyelesaikan bimbingan di sekolah. Di mana macam saya semalam sekolah telah pun membuat pembentangan lah dia punya kumpulan-kumpulan guru dalam mereka membuat tugasan 1, 2, 3 dan 5. Jadi di sini selepas naik minggu depan sebenarnya mereka boleh mula bila PDPR mereka boleh mula untuk laksanakanlah bersama murid secara PDPR Dan proses ini kalau kita lihat pada tugasan 7.3 ia berkaitan dengan pengurusan LMS, Learning Management System untuk sekolah buat guna GC untuk mereka dokumentasikan project based learning mereka iaitu yang pada modul 6. Jadi di sini kita akan lihat bahawa dia juga 2-in-1 juga dengan nombor 5. Nombor 6 mana tugasan 6 dalam modul 6 dia minta kita supaya hantar dokumentasi berbentuk video. Jadi video-video ini masa kita bimbing sekarang kita boleh mula dengan sekarang bantu bimbing sekolah di mana mereka akan membuat GC mereka terpulanglah sama ada mereka nak guna Google Classroom ke tapi seelok-eloknya Google Classroom lah kalau kita semak balik pada tugasan modul 7 tu 7.3. Jadi di sini kita akan bimbing mereka susunkan dalam GC tersebut dan kita akan hantar 2-in-1 juga dalam modul 7.3 nanti. Jadi proses rubrik itu sepatutnya penyediaan rubrik itu sepatutnya kita kena melalui latihan modul 7 di mana tugasan 7.1 sekolah cikgu-cikgu akan cuba membuat semakan berkaitan model pembelajaran bermakna yang berkaitan dengan 4 itu iaitu bagaimana dalam KMR PBL itu berlakunya rakan pembelajaran murid itu siapa kemudian pistaran positif bagaimana sumber-sumber yang mereka gunakan untuk melaksanakan KMR PBL dan juga di segi amalan pedagogi apakah pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam KMR PBL itu contohnya mereka starting dengan problem based learning contohnya ataupun berbentuk inquiry contohnya dan bagaimana mereka membuat semakan semula berkaitan dengan pemanfaatan digital pada tugasan 7.1. Jadi sebab itulah kita hantar untuk tugasan 4 dalam modul 6 itu kita 2-in-1 dengan modul 7.2 dan untuk nombor 6 tugasan 6 modul 6 dia adalah 2-in-1 dengan
tugasan 7.3 yang akan dihantar pada 29 Ogos. Pada 29 Ogos. Jadi untuk showcase, kalau sebenarnya saya ada perbincangan dengan Cik Lebrina, kita akan boleh laksanakan sehingga hujung tahun lah. Kalau diletakkan dalam timeline ni ialah sehingga akhir Oktober. Keperluannya kalau kita lihat nantilah, kalau tak ada PDPR maksudnya boleh ada semuka murid-murid kita pergi sekolah, kita cuba galakkanlah mereka untuk membuat showcase ni. Pada saya memang kena buat showcase ni. Jadi untuk connecting modul 7, tugasan 6 dengan tugasan modul 7, kita akan dapat lihat bahawa kita telah pun cuma ada satulah, 7.1 ialah semakkan berkaitan yang 4 elemen dalam model pembelajaran bermakna itu. Kemudian mereka selesaikan rubrik, kemudian dia dah siapkan dengan GC mereka. Jadi untuk modul 7 kemungkinan kita dah agak mudah sikit lah untuk membuat bimbingan, sebab bimbingan ini berbentuk berterusan lah daripada modul 6 terus modul 7. Kemudian apa kaitan dengan modul 8? Kaitan dengan modul 8 ialah kalau kita lihat tugasan 1 bagi modul 8 ialah menyemak semula, maksudnya mereka akan membuat refleksi ataupun postmortem berkenaan pelaksanaan KMR PBL modul 6. Modul 6. Tambahan di sini ialah mereka akan membuat pertimbangan profesional. Mungkin dalam kalangan yang terlibat di sekolah akan membuat postmortem dan cuba membuat redesign semula, redesign learning berkaitan bagaimana mereka akan push balik, kita akan bimbing balik sekolah untuk buat satu cycle lagi berkaitan dengan KMR PBL yang seterusnya. Dan kita harap pada tahun depan selesai saja modul 8, maksudnya ada penerusan dan juga pembudayaan dari segi amalan KMR PBL ni di sekolah. Itu yang kita lihat dari segi duration time lah yang kita telah BPG telah pun kemukakan untuk kita laksanakan untuk modul 6 lah. Jadi ada soalan? Jelas tak? Ada soalan? Macam tak ada, Doktor. Jadi semua saya rasa dah dikongsikan kan lebih awal pada tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya rasakan kita dah jelas tentang ini. Jadi kalau tak ada persoalan, saya serahkanlah Puan Razia, kita beri laluan kepada Cik Nuziha untuk memberi taklimat tentang bimbingan pelaksanaan KMR PBL. Baik, terima kasih Doktor. Okey. Kita teruskan dengan Cik Nuziha, SIC Bahasa PPD Pontian untuk meneruskan taklimat bengkel ini. Dipersilakan. Rakan-rakan sekiranya ada soalan boleh terus onkan mic kemudian terus tanya. Tak perlu tunggu sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Siti Salihah binti Samsuri, Cik Lufrina selaku pembina modul, rakan-rakan IPG yang lain, rakan-rakan SIC yang lain dan saya tak lupalah Cik Firdaus, saya minta maaf, Cik Firdaus selaku pegawai meja TS25 Negeri Johor dan Puan Razia selaku wakil SIC Negeri Johor dan juga moderator untuk program kita pada hari ini. Okey, untuk pengetahuan rakan-rakan, sebenarnya apa yang saya buat ni adalah untuk daerah Pontian dan saya semasa saya buat ni saya telah tunjukkan kepada Cik Lufrina lah sebagai pembina modul. Saya dah baca dan ada beberapa yang saya telah bahsuai atas cadangan Cik Lufrina dan saya telah tunjukkan kepada Dr. Siti Salihah dan dia mencadangkan untuk dikongsikan dengan rakan-rakan elit SIC dan juga IPG lah ada di dalam ni. Okey, bagi peringkat negeri Johor. Okey, untuk senarai semak ni sebenarnya saya buat daripada
A to Z. Kalau kita tengok video yang Cik Lovrina kasih tu dalam latihan secara online, untuk 6.1 tu dia ada 3 video, iaitu tentang merungkai saja. Merungkai bahagian 1, bahagian 2 dan juga bahagian 3. Okey. Dan juga 6.2 dia ada 2 video, maknanya ada 2 video lah. Untuk latihan tu memang rakan-rakan elit di sekolah kita yang telah mendaftar, iaitu sama ada PGB dan juga GPK 1 dan dua rakan-rakan guru, okey, yang perlu menghabiskan kursus. Tapi saya tengok dia punya kursus malam tadi, saya tengok dia still on lagi, walaupun sepatutnya 13 hari bulan 6 ni dah tarik untuk kita dah mula menghantar tugasan. Okey, jadi kita sebagai rakan elit ni kena galakkan rakan-rakan kita, sebab ada beberapa step yang mereka perlu laksanakan untuk menghabiskan latihan tersebut sehingga button biru tu berjalan. Okey, terutama sekali dia kena menonton video, lepas tu dia kena menghantar tugasan aktiviti, okey, kemudian mereka kena menjawab kuis. Kuis ni dia punya wajaran dia, kalau satu salah tu dia macam nampak tinggi lah, sebab ada satu soalan tu 2 point, ada satu soalan tu 1 point. Dan rakan-rakan SIC saya galakkan cubalah jawab. Okey, kita test kita punya kefahaman tentang modul 6 ni. Saya patah balik kepada kita punya apa yang saya nak bentang ni ialah tentang status. Okey, tentang status tugasan. Okey, yang pertama inilah tentang muka surat pertama kalau rakan-rakan tengok ialah tentang modul dan submodul. Okey, masa kita memberikan bimbingan, tolonglah beritahu dengan rakan-rakan di sekolah isi kandungan submodul 1 ni 6.1 dan juga submodul 6.2. Kalau kita betulkan saya Cik Rifina kalau saya salah. Okey, 6.1 ni dah proses perancangan. Yang saya terangkanlah dalam proses KMR ni dia ada 3 proses yang besar sebenarnya, 3 proses yang besar. Yang pertama ialah perancangan, yang kedua ialah pelaksanaan tu sendiri, maknanya pedagogi, dan yang ketiga ialah showcasing. Bila kita kata perancangan, dia ada 3 proses dalam perancangan, dia ada 3 peringkat, iaitu perancangan tentang kurikulum, perancangan pentaksiran dan yang ketiga ialah perancangan pedagogi. Maknanya dalam proses perancangan tu dia ada 3 peringkat, maknanya proses perancangan itself, perancangan kurikulum, perancangan pentaksiran dan perancangan pedagogi. Itu yang sebenarnya kita namakan dengan backward design. The whole thing kita penamakan dia dengan backward design. Kemudian ada proses pelaksanaan. Proses pelaksanaan ni ada in detail tentang where to. Bila kita kata where to adalah aktiviti dan sebenarnya perincian penulisan tugasan yang mengikut prinsip GRABS. Okey. Kemudian mengisi apa saja yang telah dilengkapkan daripada proses perancangan until GRABS, okey, masuk dalam template KMR PBL dan akhirnya dia buat garis masa. Selepas garis masa barulah berlakunya PDP di dalam bilik darjah. Okey, dan dalam proses ini akan berlakunya showcase dan akhirnya akan berlaku showcase. Selepas proses PDP akan berlaku showcase. Cuma showcase ni kalau dulu-dulu showcase dia macam dia ada satu event. Event sekolah contohnya macam hari kurikulum, okey, pelajar present, tapi setelah berbincang dengan Cik Lovrina, Cik Lovrina mengatakan bahawa dalam kita punya era pandemik ni kita memang tak ada masa, sekolah memang tak ada masa untuk bersemuka. Mungkin dia sesuai sangat digunakan untuk semasa proses PDPR. Okey, dia boleh berlaku di dalam bilik darjah, maknanya antara guru subjek dan juga murid-murid di dalam kelas yang diajar. Okey, yang pertama ialah tentang submodul 6.1 is the perancangan itself. Okey, yang dia menerangkan tentang backward design. It means that ada kurikulum, peringkat kurikulum, peringkat pentaksiran dan juga peringkat pedagogi. Dan yang kedua ialah tentang pelaksanaan KMR PBL dan cuma kita beri penekanan dalam submodul 6.2 ni sebab dia ada tentang 6C.
seperti yang Dr. Siti Saleha kata tadi, yang 6C ni kita akan tengok nanti dia ada 7.3, 7.2. Memang sebenarnya modul 6, modul 7, okay, modul 7 Digital Tools and Resources, and modul 8 ni tentang PBD, dia memang saling kait mengait. Okay, sebenarnya modul 6 ini tentang proses KMR tu. Okay, yang modul 7 ni sebenarnya tentang bagaimana proses tersebut akan dimuat naik dalam learning management system, iaitu yang dicadangkan ialah Google Classroom. Okay, dan juga tahap ataupun kefahaman murid ni dalam 6C ni nanti. That's why 6.2 ni kita kena beri penekanan kepada rakan-rakan guru kita di sekolah, kerana ia berkaitan dengan modul 7 nanti, di manakah tahap murid-murid mereka pada setiap elemen ataupun aspek dalam 6C tersebut. Contohnya 6C iaitu komunikasi, kolaboratif, kreatif, kritis, sosial ataupun karakter, dan juga kewarganegaraan. So setiap elemen tu di manakah tahap murid-murid mereka berada. So dia kena pasti, sebab this is indeed very important semasa dalam proses PDP, dan juga untuk mereka menyelesaikan tugasan modul 7 nanti. Okey, selain daripada tu juga dalam 6.2 ni juga ada kerangka rigor, relevance and relationship. Bila kita kata kerangka rigor, relevance and relationship, dia sebenarnya the flow of PDP di dalam bilik darjah. Okey, dia ada kuadran A, kuadran B, kuadran C dan kuadran D. Kuadran A guru bekerja, kuadran B murid bekerja, kuadran C murid berfikir, dan kuadran D murid berfikir dan bekerja. Jadi di sini sebenarnya the flow PDP, dan akhirnya yang murid berfikir dan bekerja, dia boleh menghasilkan sesuatu, dan akhirnya murid boleh sampai kepada titik 6. Sebab apa? Daripada murid berfikir dan bekerja, sebenarnya dia boleh menghasilkan sesuatu, contohnya flipbook, journal, diary dan sebagainya. Rakan-rakan boleh lihat sebenarnya dalam nota rigor, relevance and relationship. Jadi dua ni, nota rigor, relevance and relationship, dan juga 6C ni, okay, all the element of 6C ni memang dimuat dalam submodul 6.2 selain daripada pelaksanaan KMR PBL. Yang ini ialah tentang soalan tugasan. Okey, muka surat berikutnya adalah soalan tugasan, dan ada 5 sebenarnya yang kalau kita tengok di sini, tapi yang terbaru sebenarnya dia ada 6 yang perlu dihantar. Di sini ialah 6 yang perlu dihantar. Template PDP KMR ni sebenarnya ialah dalam submodul 6.1. Template PDP PBL ini dalam submodul 6.2. Instrumen pentaksiran ni dalam submodul 6.1. Rubrik penilaian pun 6.1. Okey, nombor 5 ni garis masa dalam 6.2, dan dokumentasi it means the process daripada 6.1 dan 6.2. So it means daripada A sampai Z lah. Okey, cuma rakan-rakan, kalau kita tengok nanti modul 7 dan modul 8, dia akan bermula dengan CPD. So ingatkan pada rakan-rakan di sekolah, okey, setiap sekali proses, dan proses yang pertama ialah memberikan CPD kepada rakan-rakan guru yang lain, mereka perlu sama ada mengambil gambar video pendek ataupun di screenshot kalau dibuat dalam bentuk Google Meet. So they need to be prepared lah, mereka kena bersedia. Sebab apa? Yang ini akan dimasukkan nanti dalam modul 7 dan modul 8. Terutama sekali saya rasa rakan elit kohort 2 dan kohort 3 dan memang dah ada pengalaman, sebab kita telah menilai untuk tugasan bagi kohort 2 dan kohort 3 bagi modul 7 dan modul 8. Okey, seterusnya ini ialah saya add lagi status tugasan untuk markah-markah dari modul 1 sampai modul 8. Saya tu cuma tambah je lah sebab kita baru dapat benda ni kan. Dan ini ialah pemarkahan yang perlu diberikan kepada tugasan di sekolah. Okey,
Seterusnya ialah saya masukkan timeline yang baru dan berfokus kepada modul 6. Ni maknanya timeline yang baru, kita kena bimbinglah rakan-rakan di sekolah kita tentang apa bahan-bahan yang perlu dihantar, bagaimana cara pengantaran kepada kita, sebab apa everything dah BPG dah hantar kepada kita, maknanya guideline tentang penghantaran tugasan kepada peserta dan juga guideline kepada rakan elit yang Puan Razia hantar pada kita tempoh hari. Okey. Seterusnya ini ialah sebenarnya the flow. Okey, the flow yang saya kata tadi, saya dah bincang dengan Cik Rovirina dan juga saya dah bincang juga dengan Dr. Siti Saliha. Okey, yang pertama ialah kita tengok ialah proses yang pertama ialah latihan secara dalam online. Okey, di sini ialah cadangan bahan toolkit yang kolom ada juga, kolom cadangan bahan toolkit yang digunakan. Okey, yang pertama ialah kita tengok peringkat 1 kurikulum. Okey, siapa yang perlu bertindak. Di sini semua dah ada, explanation semua dah ada. Okey, dan juga apa bahan bukti yang diperlukan di sini. Jadi bila rakan-rakan di sekolah ataupun rakan elit baca, dia tahulah sebenarnya the process, the step. So it means that peringkat pertama yang kita namakan ialah peringkat kurikulum, iaitu dia merungkai standard siapa tindakan siapa. Okey, apa yang mereka perlu buat. Kalau kita tengok peringkat yang pertama ialah tentukan subjek. Sebenarnya tentukan subjek dia kena pilih kelas dulu. Dia kena pilih kelas dan juga menentukan tahun atau tingkatan atau kelas yang untuk melaksanakan KMR. Okey, seterusnya ialah tentang kenal pasti standard kandungan. So it means that apa dokumen yang diperlukan, dan juga apa yang perlu dilaksanakan oleh sekolah. Contohnya dia kena rujuk dari SKP masing-masing dan dia kena penentuan tema ataupun konsep yang ada. Okey, dan apa sebenarnya dokumentasi yang diperlukan di sini. Okey, seterusnya mengenal pasti kemahiran dan juga pengetahuan untuk rakan elit. Bila kita kata merungkai standard tu, bila kita kata merungkai, dalam di SKP tu dia ada SK dan juga dia ada standard kandungan dan juga ada standard pembelajaran. So dekat situ dia kena tentukan pengetahuan. Bila kita kata tentukan pengetahuan ni, dia kena pasti ayat dalam SK dan SP tu dia kena pasti kata nama, okey, dan juga kata adjektif ataupun kata sifat ataupun adjektif, itu yang dimaksudkan dengan pengetahuan. Kemudian mereka kena cari kata kerja, itu yang dimaksudkan dengan kemahiran. Jadi mereka kena pasti, itu yang dimaksudkan dengan merungkai, dan akhirnya mereka seterusnya mereka membina big idea dan essential question. Ini perlu dilakukan, step merungkai di SKP adalah dilakukan oleh subjek masing-masing, okey, yang terlibat, guru subjek masing-masing yang terlibat, dan juga semasa membina essential question EQ. Okey, dan saya juga terangkan bila membina essential question ni berapa, antara persoalan ni dia tanyalah berapa essential question yang perlu dinyatakan. Saya kata terpulang kepada subjek masing-masing berapa lama PDP mereka akan berlangsung. Okey, takkanlah dibuat sekadar satu topical question. Bila kita kata essential question ni terbagi kepada dua jenis. Yang pertama lah topical essential question. Yang kedua ialah overarching essential question. Bila kita kata topical, dia merujuk kepada isi kandungan tersebut. Bila kita kata overarching, dia menjangkau di luar, okay, isi kandungan. So it means that terpulang kepada disiplin subjek masing-masing and duration dia nak mengajar tu. Okay, ada juga yang bertanya, ada juga guru-guru yang bertanya, adakah sebenarnya tajuk yang mereka pilih ni ataupun tema ataupun konsep yang mereka pilih ni ialah tema yang akan diajar ataupun telah diajar. Saya kata sebaik-banyaknya yang akan diajarlah. Sebab apa? Dia mesti ialah perancangan, barulah PDP tu berlaku. Takkanlah PDP tu dah berlaku, barulah dia nak buat perancangan. So it means that macam dia tak mengikut apa flow yang ada dalam backward design. Okey, seterusnya membina idea utama, siapa yang terlibat dan toolkit pun ada. Okey, seterusnya ialah untuk bina idea utama. Okey, bina by idea maknanya konsensus. Okey, bagi setiap subjek yang ada. Tetapi bila untuk EQ, essential question adalah tugas bagi subjek masing-masing. Semuanya dah ada kat sini cikgu. Okey. Seterusnya melengkapkan template PDP KMR. So it means dah habis proses kurikulum tersebut, mereka akan melengkapkan template PDP KMR ni. Template ni dah ada. Okey,
template ni dalam dalam template toolkit, tajuknya ialah toolkits. Okey, seterusnya ialah peringkat pentaksiran. Okey, siapa yang perlu ada iaitu tindakan tuan rumah dan subjek sokongan ataupun dulu kita panggil subjek tuan rumah tapi setelah berbincang dengan Cik Lufrina, dia kata takut confusion dalam kalangan guru. Jadi kita gunakan perkataan subjek sokongan. Kalau dulu kita panggil subjek tetamu kan, daripada kita kohort 2. Saya ingat lagi masa kita di Sungai Udang. Berpeluh-peluh sebenarnya, apa sebenarnya tak faham. Dan akhirnya setelah beberapa tahun saya rasa Puan Razia, Puan Lizawati, Tuan Haji Yazif, okey, berpeluh-peluh kita nak memahamkan tentang konsep KMRE. Okey, tindakan-tindakan siapa yang perlu dah ada dalam ni dan dia punya proses kerja tu dah ada apa yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah. Okey. Seterusnya ialah setiap tugasan. Okey, tugasan yang kita katakan dalam untuk peringkat pentaksiran adalah yang dia ambil daripada SK dan SP tu. Dia SK, SP, dia akan mencari kaedah dan juga instrumen. Okey, bagi kaedah boleh rujuk kepada, rakan-rakan boleh cadangkan kepada pihak sekolah. Mereka boleh merujuk kepada pelaksanaan pentaksiran bilik darjah edisi 2 yang dikeluarkan pada akhir tahun 2019. Okey, di situ untuk rubrik, kalau untuk rubrik, contoh rubrik tu dia boleh lihat pada muka surat 62. Dia bermula pada muka surat 62 sampai 72. Bagi contoh-contoh instrumen, mereka boleh lihat muka surat 72 hingga 88. Maafkan saya jika saya tersilap dalam buku pelaksanaan PDP PBD edisi 2 2019. Ataupun mereka boleh menggunakan Rubista. Rubista is the layout. Mungkin mereka boleh menggunakan layout dan contoh-contoh yang ada dan mereka sesuaikan dengan pelaksanaan PBD yang edisi 2 tadi. Okey, sebab contoh-contoh tu dah ada situ. Sebab dalam buku pelaksanaan PBD ni memang contoh-contoh rubrik PBL tu dah ada kat situ. Okey, seterusnya itu peringkat 2 dan juga ini ada rakan-rakan boleh klik dia sebenarnya secara automatik dia akan terus pergi kepada kami punya Google Drive tentang buku ni lah. Tapi dalam compilation tu saya memang beri tentang folder bahan-bahan lain. Bila bahan-bahan lain tu ada buku PBD tadi edisi 2, ada tentang PAK 21, ada tentang manual PDPR dan seterusnya lah. Jadi this is actually a guideline for the sekolah lah. Dia kalau dia dah dapat benda tu, so it means dia boleh simpan. Okey, seterusnya ialah peringkat pedagogi. Bila kita kata peringkat pedagogi ni yang bila saya baca, betulkan saya Cik Rufrina jika saya salah. Bila kita kata peringkat pedagogi ni sebenarnya dia terpecah dua tau dalam 6.1 dan 6.2. Bila 6.1 ni peringkat pedagogi ni dia where to je. Dia bina aktiviti berdasarkan prinsip where to. Dan rakan-rakan kena ingat when it comes to where to antaranya tailored. Perkataan tailored ni dia berkaitan dengan pembelajaran terbeza. Hook ni berkaitan dengan minat dia punya minat pelajar dan kecenderungan murid. Okey. Dan kita kena menguasai sebenarnya when it comes to where to. Okey, where, hook, equip, okey. And to tailor and last one is organize. Okay, dan kita kena tahu sebenarnya benda-benda ni. Okay, dan bila kita memberi bimbingan kepada rakan-rakan di sekolah, dia punya kedudukan is not necessary mesti ikut WHERETO. Okay, tetapi aktiviti-aktiviti yang dirancang mengikut prinsip where to. Tapi dia punya kedudukan tu interchangeable. Okay, interchangeable. Dan flow bila melaksanakan PDP dalam bilik darjah, kita ikut rigor, relevance and relationship. Maknanya guru bekerja, murid berfikir, okay, murid berfikir dan bekerja. The flow of PDP. Kalau kita tengok memang dia flow daripada senang kepada sukar. Okay, seterusnya peringkat pedagogi. Di sini juga dia ada mengisi template KMR PBL tu, PBD KBL, okey. Dan sebelum itu, okey, rakan-rakan di sekolah akan membuat perincian tugasan. Yang sebenarnya tugasan perincian ni akan diberi kepada murid mengikut prinsip GRAPS.
Okey, bila kita kata where to tadi, konsep-konsep yang rakan-rakan semasa membimbing ni, bila dia ada dua tau. Prinsip where to dan satu prinsip grabs. Where to adalah aktiviti, grabs adalah tugasan. So dia tak akan confusing lah. Apa sebenarnya bila kita grabs ni kalau dalam bahasa Inggeris sebenarnya dia mencapai. Okay, the words grab itself. Tapi ini adalah akronim. Goal, role, authentic, situation, product and also set the standards. This is actually semasa dalam proses, dalam peringkat PDP di sini, pelaksanaan di sini, ialah sebelum berlakunya betul-betul pedagogi di dalam bilik darjah, dia akan membuat perincian tugasan yang dalam peringkat pentaksiran tu dia secara umum saja tugasan tersebut, because dia ambil kata kerja pengetahuan dan kemahiran tadi, dia akan jelmakan dalam apakah kaedah yang dia nak, apakah dia punya instrumen, apa evidence yang dia akan jangka murid akan hasilkan. But when it comes to peringkat KMR PBL di sini, peringkat sebelum betul-betul yang berlaku PDP, mereka akan buat perincian penulisan tentang tugasan mengikut goal grabs. Dan kita akan tengok di sini dia punya keywords dia ataupun phrases yang nak gunakan pada goal ni ada. Matlamat anda adalah, tugasan anda adalah dan seterusnya. Okey, seterusnya merancang PDP PBL, maknanya dia masukkan segala apa from daripada PDP KMR tadi, template PDP KMR, the whole process from A until X, Y, Z. Sebelum until X, okay, sebab ada Y, ada Z, ada dua lagi dia belum buat, masukkan dalam dia punya template PDP KMR. Maknanya ada nama sekolah dan kesemua subjek. Okey, ada yang bertanya berapa subjek sebenarnya yang diperlukan, sebab dia adalah kita perlukan adalah interdisciplinary. We apply interdisciplinary, jadi yang dihantar ialah 2 subjek, jadi minimum tu boleh 2 subjek. Tapi sekolah terpulang kepada pihak sekolah, ada yang nak buat 3 ke, nak buat 4 ke, nak buat lebih daripada tu, dia nak ambil subjek-subjek elektif, contoh yang muzik ke, okey, subjek-subjek yang lain yang mudah, terpulang kepada pihak sekolah. So it means keluasan ni kita beri kepada pihak sekolah. Kalau dia rasa, okay, for this year dia cuma nak buat trial and error, nak buat 2 saja, let them be. Kalau dia rasa, oh this year dia nak buat 3, let them be. Okay, ada sekolah tanya, adakah sebenarnya subjek subjek tuan rumah dan juga subjek sokongan, kalau duration tu dia nak buat dalam masa sebulan, KMR tu contohlah, KMR tu dia nak buat dalam masa sebulan, adakah subjek sokongan akan mengikut subjek tuan rumah ni? Saya kata sebenarnya dia mengikut disiplin subjek masing-masing. Yang seperti yang ditunjukkan dalam contoh garis semasa. Kalau katalah matematik tu dia nak buat dalam 2 minggu, tapi dia kata, oh saya tak boleh minggu pertama ni, saya lebih sesuai minggu kedua dengan minggu 3. By all means, dia masukkan, dia maknanya dia buat dalam 2 minggu saja, sebab dia hanyalah subjek sokongan. Tapi kalau katalah BM sebagai subjek sokongan, dia kata, oh saya tak boleh ikut matematik lah minggu kedua dengan minggu 3, saya nak buat minggu 1 dengan minggu 2 je. Okey, dia maknanya subjek BM dalam minggu 1 dan minggu 2 je. Mengikut disiplin subjek masing-masing. It's not necessary that sains tu ada satu projek besar, okey, semua subjek mengikut menyelesaikan projek sains. No. Setiap subjek dia mempunyai tanggungjawab masing-masing untuk mencapai TP6 subjek masing-masing. Okey, TP6 subjek masing-masing, tetapi mereka memberi sokongan kepada subjek sains contohnya yang ada quote-unquote masalah untuk menyampaikan sesuatu topik. Di sinilah berlakunya proses merangkai, to connect the dots. Okey, dan seterusnya selepas timeline ni, akan berlakunya pelaksanaan KMR PBL, the do part, the execution part. So it means akan berlaku dalam proses di dalam bilik darjah, dan akhir sekali is the proses selepas berlaku semasa berlaku proses, tolong ingatkan rakan-rakan di sekolah, di sinilah berlakunya penilaian nanti. Antara penilaian yang berlaku di sinilah, because why? Berbanding dengan projek. When it comes to the project is dia tak perlukan guideline guru. Tetapi bila KMR, guideline guru ni ataupun facilitating from the teachers is indeed very very important. Itu beza antara projek yang hanya dinilai berdasarkan the end product.
tetapi when it comes the PMR PBL, KMR PBL ni, from the process itself until the product itself. So it means bezanya, okay, project most probably they don't have the showcasing part, tapi KMR ni dia ada showcase part. Dan bila saya berbincang dengan Cik Lufrina, yang ini yang saya katakan tadi, okay, bila showcase, it's not necessary that they have the one event, one school event, contohnya hari kurikulum. Kalau adalah, sekarang ni memang kita confirm lah dalam era pandemik ni. Jadi, it's indeed very important when it comes to the online. So, murid boleh menghantar melalui offline, sama ada melalui WhatsApp ke, Telegram ke, dan apa aplikasi yang bersesuaian, dan juga secara online, they present online to their own teacher. So di sini secara automatik memang KMR PBL sesuai dilaksanakan di semasa PDPR. So tak adalah kata dia macam mana dia nak buat dalam PDPR, macam mana nanti dia nak ni, tak ada masalah sebab whatever it is, contohnya daripada tugasan, aktiviti yang telah dirancang oleh guru, okey, dan juga tugasan yang telah diperincikan oleh guru perlu disampaikan dalam setiap period semasa PDP. Okey, dan di sini ada soalan ni. Okey, ada soalan. Ada nak bertanya ni. Silakan yang nak bertanya. Saya Jaafar, saya CJB. Fail yang Puan Zia tunjuk ni, yang tajuk dia yang file yang Word yang tengah buka ni lah. Yes. File ni boleh diakses oleh sekolah melalui Google Classroom atau tidak? Tidak. Sebab ini saya personally buat untuk daerah saya sebenarnya. Apa yang ada di dalam Google Classroom ialah apa yang diupload oleh BPG. Okey, yang ini ialah saya buat sebenarnya personal untuk daerah saya, dan saya tunjukkan pada Cik Love dan tunjukkan pada Dr. Siti, dan Dr. Siti cadangkan untuk kita share pada satu negeri Johor lah. Jadi dia punya alignment dengan yang dalam Google Classroom tu lah. Maknanya Google Classroom untuk sekolah, yang ini untuk kita, betul? Untuk kita as a guideline, dan boleh juga bagi sekolah kita as a guideline sebab dia ialah flow bagaimana pelaksanaan KMR tu daripada A sampai Z. Siapa yang perlu terlibat dan seterusnya. Dah menjawab ya cikgu? Dah, terima kasih. Okey. Okey Cikgu Bibi. Cikgu dia mohon pencerahan. Ada cikgu yang tanya kalau mereka nak buat intradisiplin. Adakah benar kan? Contoh idea mereka nak gabungkan operasi asas dengan statistik. Mereka buat BMI. Sebab BMI melibatkan contoh ambil berat badan ke, lepas tu kira ke, kemudian mereka persembahankan pada graf ke, cartapai ke, dalam statistik lah. Jadi adakah mereka boleh guna ni sebagai KMR? Okey, sebenarnya kalau saya pernah tanya juga dengan Cik Love. Okey, Cik Love ada di sini kan? Intradisipliner boleh, tapi untuk tugasan kita for the time being, tugasan kita ni dia diminta interdisciplinary cikgu. Okey, baik. Mungkin kalau dia dah try buat interdisciplinary, dia dah selesaikan tugasan, they want to do it for the intradisciplinary. Okey, sebab apa? Kalau ikutkan sekolah rendah memang UPSR ada dimasukkan. So this is actually one way for them to have the PBD in for their classes. Okay, this is one way. Okey, sebab apa dalam kita tengok KMR dalam PDPR manual PDPR, salah satu memang yang dicadangkan ialah interdisciplinary. So tak mustahil juga mereka juga boleh buat intradisciplinary, tapi dalam tugasan kita ni memang diminta interdisciplinary. Okey, interdisciplinary. Okey, terima kasih. Thank you. Mungkin boleh saya ni tambah sikit. Okey Cik Love, thank you. Okey, Cikgu Bibi tadi pertanyaan sebenarnya bagus pertanyaan tu, sebab ada sekolah bila dia dah faham dengan jelas, dia akan nak menggunakan pelbagai pendekatan yang melibatkan pembelajaran modular. Jadi untuk tugasan kita modul 6 ni je, untuk kita memang menggunakan interdisciplinary lah. Tetapi bila di peringkat sekolah nanti, cikgu tu dia nak menggunakan intradisciplinary tu, kita galakkan jugalah, sebab yang penting cikgu tu dia faham. KMR ni sebenarnya bukan hanya bertumpu pada interdisciplinary, dia depends pada guru yang mengajar tu, bagaimana dia nak menyampaikan pedagogi untuk meningkatkan tahap penguasaan murid dia. Jadi untuk peringkat menghantar tugasan je dalam modul 6 ni, kita galakkanlah untuk follow
interdisciplinary macam Puan Noziha dah jelaskan tadi. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih Cik Love. Sebenarnya kalau kita tengok betul-betul dalam pendekatan modular tu dia ada 4 kan. Dia boleh melintang ada 2, menegak ada 2. So it means that dia boleh apply. It's not only dalam subjek dalam subjek contohnya sains ataupun subjek yang ada projek. Kalau pendidikan civic sebenarnya pun boleh juga menjadi tuan rumah. So secara automatik ya, bila dia buat KMR ni, okey sekarang ni kita ada STEM. Okey, sekolah ada STEM. Sekolah ada HIP. Betul tak? Sekolah ada STEM, sekolah ada HIP, ada PVMA dan sebagainya. Jadi kalau katalah dia masukkan bahasa Inggeris, automatically dia menyelesaikan tentang salah satu program HIP. Okey, kalau dia masukkan civic, secara automatik diselesaikan tentang pembelajaran civic di dalam bilik darjah. Dan kalau dia masukkan science STEM ni, okey, ataupun PBNA menjadi tuan rumah all in one. Dia dengan membuat KMR PBL tapi dia telah menyelesaikan banyak sangat program yang diarahkan oleh KPM pada sekolah. So it means that just dengan satu saja dengan satu saja KMR PBL tapi boleh menyelesaikan banyak program yang telah diarahkan oleh KPM kepada sekolah. Especially when it comes to sekolah rendah, UPSR telah dimansuhkan. Definitely they fall solid on the PBD. This is one way. Okay. Because why? Proses KMR ni dia akan mengambil proses bukan sekadar satu minggu saja, mungkin 2-3 minggu dan dia akan settlekan tentang sajuk ni. Okay, sekolah tahu apa yang dimaksudkan dengan merungkai dan juga dalam PDP itself dia boleh merangkai. So merangkai, murid juga dapat mengaitkan disiplin subjek masing-masing ni. Kalau kita tengok sebenarnya dalam kewarganegaraan dengan juga Sasya, dia mengaitkan segala apa yang dia belajar dari disiplin subjek masing-masing semasa dia duduk mempelajari subjek yang tertentu yang telah disampaikan oleh guru di dalam kelas masing-masing. Dan sebenarnya rakan-rakan, bila kita melaksanakan KMR ni, kalau rakan-rakan, I'm sure that some of you indeed very well versed when it comes to SKPM G2 standard 4 kan? Standard 4, guru yang pertama ialah guru sebagai perancang. Peranan guru memang ada di situ semasa dalam KMR, dia merancang. Okey, proses perancangan kurikulum, pentaksiran juga pedagogi. Kemudian sebagai pengawal dalam bilik darjah. So it means dalam proses KMR tersebut berjalan. So the process from A to Z memang dalam facilitating guru. Yang ketiga ialah guru sebagai pembimbing. Definitely memang ada di situ sebab bimbingan guru amat diperlukan. Guru sebagai pendorong, definitely dia akan mendorong murid-murid sebab apa when it comes to they need to think beyond the box, especially 4.4.1 dan juga memberi galakan kepada murid, memberi pujian dan sebagainya 4.42 dan guru sebagai penilai, okey 4.5. Memang di sini peranan guru, 5 peranan guru memang ada dan bertepatan dengan standard 4 dan akhir sekali peranan murid ialah murid sebagai pembelajar aktif. When it comes to KMR ni memang solid, okey, adalah tumpuan kepada murid. Mereka ada suara untuk memilih apakah tajuk tapi konsep dan tema ditentukan oleh guru sebagai perancang, pengawal, pendorong, pembimbing dan juga penilai. Okey, saya rasa itu saja, saya dah habis dah. Okey, alright. Yang ini ialah pelaksanaan KMR dan akhirnya sekali ialah showcase. Dan kalau kita tengok sini, showcase is not necessary that dia school event, dia boleh dilaksanakan semasa PDPR sekarang ni dalam kelas masing-masing sama ada secara offline ataupun online. Okey, dan apa yang diperlukan contohnya rakaman, short video and so on mereka ambil lah. Okey, sebab apa ini berguna nanti untuk the proses penilaian tu akan berguna untuk guru-guru melengkapkan tugasan modul 8 dan juga the process of dokumentasi and so on amat berguna pada sekolah untuk melengkapkan tugasan modul 7. Saya rasa itu saja dan saya akan share pada rakan-rakan bila saya dah yang baru ni. Jika ada apa-apa perubahan, tolong beritahu saya dan saya akan edit. Ini ialah untuk kegunaan Negeri Johor lah. Dan saya tak ada masalah lah untuk share kan. Nanti saya akan hantar pada Cik Livrina dan juga Cik Love the Word punya file. Saya rasa itu saja. Terima kasih.
Okay, saya fikir jelas ya. Sebagai SISC, sebagai rakan elit, kita memang dah biasa dah blend, kacau, jana, semua tu kita memang pakar kan. Jadi kita ambil semua ilmu yang telah disampaikan tadi, kita satukan jadi satu kaedah bimbingan yang terbaik kepada pihak sekolah insyaAllah. Dan untuk rumusan, saya persilakan dulu Dr. Siti untuk merumuskan slot beliau. Dipersilakan Puan Dr. Siti. Baik, terima kasih Puan Razia. Saya rasa macam tak ada apa-apa lagi lah lagipun tak ada soalan lagi. Saya rasakan bahawa semua SIIC di Johor mantap dah dari segi pengetahuan dan kemahiran bagaimana membuat bimbingan tu biasa. Termasuk juga saya harap rakan-rakan IPG saya jugalah dalam keadaan yang selari sama dalam membuat bimbingan cara kita sama bila kita turun ke sekolah dan mungkin kita fokuskan supaya akhirnya nanti kemenjadian murid kita akan dapat dapat dihasilkanlah daripada proses yang kita telah laksanakan sekarang. Kalau sebab tu kita kata bimbingan kita ni kena betul lah caranya. Jadi itu saja Puan Razia. Saya apa yang akan saya kongsikan hari ini, saya kalau ada kekurangan ataupun kesilapan mungkin boleh kita perbincangkan di lain masa, di lain platform maybe. Jadi sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Dr. Siti. Cik Love, kalau ada tambahan Cik Love, silakan. Okey, saya nak ucapkan tahniah lah kepada Puan Naziha dan juga SIC, SIC dari Pontian dan SIC Plus yang lain yang telah ada banyak effort untuk memberi kefahaman yang jelas mengenai modul 6. Cuma harapan saya daripada mewakili pembina modul 6 ini, semoga perkongsian ilmu mengenai pendekatan-pendekatan pedagogi terutama fokus pada KMR ni dapat menjadi amalan terbaik pedagogi guru yang di mana guru boleh menggunakan alternatif pendekatan pedagogi yang mana guru rasa seronok belajar menggunakan kaedah-kaedah pedagogi yang baru kan, yang dikongsikan bukan sekadar melengkapkan tugasan itu. Itulah harapan saya daripada pembina modul yang dari tahun ke tahun kita memurnikan untuk memberikan sesuatu yang mudah untuk cikgu gunakan, yang cikgu rasa seronok masa dia mengajar. Itu saja daripada saya. Tahniah kepada semua JPN, Johor, SIC Plus, SIP dan KID. Terima kasih Cik Love. Okey, last sekali Cik Naziha, rumusan. Silakan. Terima kasih. Terutama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Siti yang kerap terima bila saya bertanya. Terima kasih kerana membimbingan kepada saya dan juga terima kasih saya ucapkan pada Cik Love. Okey, saya mesej, saya call, saya hantar, saya tanya, kami berbincang. Okey, dan akhirnya saya dapatlah buat panduan tu sebab saya duduk dari kacamata, saya memikirkan duduk dari kacamata sekolah. Kacamata sekolah yang bila sekolah tanya dia, bila dia kata dia tak faham, jadi apa yang perlu dilaksanakan sebenarnya. Okey, dan juga saya ucapkan ribuan terima kasih pada rakan-rakan SIC saya di Pontian yang sebenarnya tolong gambar tu, tolong edit tu Encik Usaini lah, telah menolong saya, dan juga rakan-rakan SIC yang lain kerap saya bertanya, contohnya Puan Jaya, okey, Puan Razia, Liza, okey, semua yang kebanyakan daripada kohort 2 kami bertukar-tukar fikiran dan bertanya sebenarnya benda ni betul ke tidak betul, dan akhirnya terhasillah benda tu dan dapat digunakan untuk semua. Saya tak ada masalah untuk berkongsi, tak ada masalah apa-apalah. Okey, terima kasih pada JPN Johor juga. Dan terima kasih pada Dr. Siti sekali lagi sebab beri peluang pada saya untuk sampaikan apa yang saya ada, share apa yang saya ada. Terima kasih semua. Happy lockdown. Happy Okey, insyaAllah happy lah. Okey, dan akhir sekali saya persilakan Encik Firdaus untuk menutup taklimat kita pada hari ini, bengkel kita pada hari ini. Silakan Encik Firdaus. Okey, tahniah kepada semua yang menjayakan program kita pada hari ini. Jadi itu daripada jabatan sebenarnya
pihak saya hanya menguruskan program-program TS25 dari segi perjalanan program, tarikh hingga surat dan sebagainya. Hanya dari segi pengisian pedagogi itu, pengisian khusus sebenarnya pada tuan-tuan dan puan adalah kali kalau SIC dan IPG ni dalam apa untuk pedagogi modul 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi dari segi pelaksanaannya lah. Jadi tuan-tuan kena merancang bagaimana untuk kita melaksanakan modul-modul tersebut dengan kaedah yang paling sesuai pada masa kini. Kaedah pandemik COVID-19 sekarang ni kena fikirkanlah bagaimana kita nak menyampaikan modul-modul itu kepada peserta lah. Rasanya untuk bersemuka ni memang dah tak nampak lagi dah. Untuk TS25 pun semua modul bagi tahun 2021 memang sepenuhnya secara atas talian lah. Tak ada lagi bersemuka. Hanya yang pada awal tahun tu jika bersemuka tu berdasarkan inisiatif daerah lah pada asalnya. Tapi sekarang ni pun rasanya tak nampak lagi untuk kita bersemuka. Jadi kena fikirkanlah bagaimana kaedah baru untuk kita explore kaedah secara digital ni. Untuk pejabat awam pun dalam sektor awam pun kita dah mula melangkah ke arah pendigitalan sektor awam. Dia tak nak ucapkan saya berharap Dr. Siti dapat bersama-sama dengan rakan Elite. Rasanya hubungan kita agak rapat lah. Bersama IPG, bersama rakan Elite. Bagaimana untuk kita sama-sama membangunkan sekolah-sekolah TS25 di negeri Johor lah. Tanpa banyak masa saya tutuplah program pada hari ini dengan bacaan surah As. Okay, dengan ini maka berakhirlah bengkel kita pada hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Dr. Siti, Dr. Love, Cik Noziha, rakan-rakan RE yang lain, sama ada daripada IPG ataupun daripada daerah-daerah negeri Johor, Encik Firdaus terutamanya, dan juga kepada rakan-rakan SIP yang ada bersama-sama kita pada hari ini. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan di mana-mana dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam siaran yang seterusnya insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.